من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar berperang lalu mati atau terbunuh, kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya. Bahkan akibatnya Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu penyesalan dalam hati mereka. Dan ingatlah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. Demi sesungguhnya, jika kamu terbunuh pada jalan Allah dalam perang sabil, atau kamu mati biasa semasa mengerjakan kebaikan umum, sesungguhnya keampunan dari Allah dan rahmatnya adalah lebih baik bagi kamu dari apa yang mereka, orang-orang kafir dan munafik itu himpunkan, meliputi segala jenis kesenangan hidup. Demi sesungguhnya, jika kamu mati atau terbunuh, sudah tentu kepada Allah jualah kamu akan dihimpunkan untuk menerima balasan. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Dan pohonlah ampun bagi mereka dan juga bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan soal-soal keduniaan. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermusyawarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri. Masih lagi kita berada dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga pada juzuk yang keempat. Pada ayat 156 sehinggalah ayat 160. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi berkait tentang peperangan Uhud. Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang beriman tentang kata-kata munafikin yang melemahkan semangat orang beriman. Bukan yang boleh merosakkan akidah. Serta anjuran dan galakan daripada Allah supaya senantiasa berjihad. Kelebihan berjihad. Jangan kerana kekalahan dalam peperangan Uhud mematikan semangat kamu untuk berperang dan berjihad pada jalan Allah. Kerana kelebihannya terlalu besar, pahalanya terlalu agung, dan balasan yang menantinya terlalu hebat yang disediakan oleh Allah kepada setiap para mujahidin, yakni orang-orang yang memperjuangkan agama Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa penat, tanpa rasa lelah, bahkan tanpa berputus asa. Sama ada menang atau kalah, itu sunnatullah. Yang penting orang beriman terus bersemangat mempertahankan agama Allah,
mentaati perintah Allah dan segala-gala yang berkait dengan hukum hakam yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kalau sebelum ini wahai orang beriman, adanya larangan. Kali ini juga larangan Allah Ta'ala. Wahai orang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang kafir. Yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir di sini ialah orang-orang munafikun. Khususnya ialah Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan pemimpinnya. Kenapa disebut kafir di sini? Kenapa tak sebut ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nafaqu? Wahai orang beriman, jangan jadi macam orang munafik. Tapi disebut jangan jadi macam orang kafir. Kerana orang-orang munafik sebenarnya mereka kafir. Mereka hanya menzahirkan Islam pada luaran semata-mata. Kerana kata-kata orang munafik lebih hampir dengan orang-orang beriman. Sedangkan kata-kata itu sebenarnya ialah kata-kata kekufuran. Supaya orang beriman cuma mendengar kata-kata daripada orang beriman yang sebenar. Kita jangan mengambil motivasi semangat daripada orang kafir, kerana orang kafir tak akan beri semangat pada kita. Tapi melemahkan semangat beragama kita. Maka Allah kata, wahai orang beriman, jangan jadi seperti orang kafir, yakni munafik. Wa qalu, ketika mana mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka seagama. Kataan saudara-saudara di sini memberi maksud saudara yang ada hubungan nasab, dan ada hubungan agama, dan ada hubungan kasih sayang yang sepatutnya. Tetapi orang munafikin menggunakan hubungan-hubungan ini untuk melemahkan semangat. Sepatutnya digunakan hubungan nasab, hubungan agama, hubungan kasih sayang, menaikkan semangat. Begitu watak dan cara kita bila berhadapan dengan musibah orang beriman. Orang beriman bila kena musibah, kita kena beri kata-kata perangsang dan semangat. Yang penting sewaktu orang beriman terkena musibah, biar dia mempelajari sesuatu. Dan kita tidak boleh mengambil kesempatan mengejinya. Jauh sekali untuk kita menyebut perkataan-perkataan buruk pada mereka. Tetapi membina kembali semangat motivasi mereka di samping mengambil pengajaran apa yang telah berlaku. Sebab bagi orang beriman, apa pun berlaku padanya baik. Umpamanya tuan-tuan sekalian, bila berlaku COVID, kita tak patut mencela orang-orang ni. Tetapi kita minta dia ambil pengajaran, pelajaran. Atas kesilapan, atas kealpaan, atas kecuaian, maka berlaku benda ni. Maka tak patut kita kecam selagi mana dia orang beriman, tak patut kita kutuk sebab benda dah berlaku. Tetapi kita sentiasa menasihati, mengingatkan. Kerana dengan ini orang-orang beriman akan mengambil pengajaran, bukan meletusnya permusuhan. Contoh kalau kita kecam apa yang berlaku pada orang beriman, dia akan jadi permusuhan. Sedangkan kita diminta untuk menjaga persaudaraan ini, ukhuwah ini. Oleh sebab itu, walaupun orang Islam ni salah besar, kita tak kecam melampau. Tetapi kita menjadikan ia nasihat. Tapi orang kafir, dia kecam. Bahkan dia menjadikan orang beriman ini supaya lemah semangat. Bukan lemah semangat dalam beragama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jangan kamu jadi seperti orang munafik yang berkata kepada orang beriman ketika mana mereka bermusafir dalam perniagaan atau mereka berperang. Dengan kata mereka, kalau kamu tak pergi perang, taklah kamu mati. Kalau kamu tak pergi musafir bisnes meniaga, taklah kamu mati. Demikian itu mereka mengatakan supaya mereka dapat menjadikan orang beriman itu menyesal. Kata sekalian kita, bila ada orang cakap macam tu, awak kalau tak pergi tak kena. Ini ucapan munafik. Kadang-kadang ada sebahagian kita barangkali dia pergi belajar luar negara. Lalu matilah tempat belajar, kita pun kata, Allah, kalau tak pergi belajar tak mati. Ini ucapan munafik. Atau seorang pergilah bisnes meniaga, tiba-tiba mati, berlaku kematian. Maka kata, pergi bisnes tu lah mati. Kalau tak pergi bisnes, duduk rumah elok-elok, tak mati. Tuan-tuan, kita baik pergi musafir kerana belajar, kerana bisnes,
apatah lagi kerana berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa pun yang berlaku dengan apa yang Allah Taala takdirkan. Tak boleh kita nak reverse dengan berkata kalau tak buat macam tu tak jadi begitu. Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal syaitan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Perkataan jika begitu maka jadi begini ialah perkataan syaitan. Bahkan dalam ayat ini Allah Taala menyebut ini perkataan orang munafik. Tujuannya ialah untuk liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Untuk Allah Ta'ala menjadikan dengan sebab kata-kata ini, tuan-tuan sekalian. Kesannya keburukan itu, asalnya dia nak tuding kepada orang beriman, rupanya dia kena kepada mereka kembali. Macam mana? Baik sesudah orang beriman keluar berperang, mereka tengok kalah, tiba-tiba menang. Mereka tengok sebahagian mati, kemudian mereka lihat pula kemenangan demi kemenangan yang dicatat. Akhirnya mereka silap cakap. Ini menyesal. Oleh sebab itu, jangan pedulikan kata-kata munafik yang melemahkan semangat. Yang menjadikan seolah-olah kita ini berperang dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala menyebut, Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bukan masalah dia pergi perang, bukan masalah dia bermusafir, berniaga, bukan masalah dia keluar belajar. Semuanya berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Kalau sebelum ini kita menyebut kata-kata munafik yang berkata, kalau mereka tak perang, mereka tak mati. Kalau mereka tak keluar perang, maka Allah dah jawab ayat yang kita tafsirkan semalam. Kalau kamu berada di rumah kamu, kalau memang ditentukan kau mati, kamu pun mati di situ. Oleh sebab itu dalam persoalan mati, kita tak boleh nak kata kalau tak buat macam tu tak mati orang ni. Tak mati berlaku. Dengan keadaan macam mana pun berlaku kematian. Kerana yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, maka Allah cuma jadikan benda itu sebab. Jadi tak patut kita ngundur balik sebab. Tetapi kita belajar, kita ambil pengajaran. Pengajaran penting. Tapi untuk meletakkan penyesalan tak boleh. Tak boleh tuan-tuan kita ungkit balik kejadian-kejadian lama untuk ungkit penyesalan. Kita kata gini, nyesal aku kahwin dengan dia. Kalau aku kahwin dengan seorang lagi tu mungkin aku bahagia. Maka ini perkataan-perkataan penyesalan yang memang menjadi dendangan orang munafik. Dah memang kita ditakdirkan kahwin dengan suami kita sekarang, kahwin dengan isteri kita sekarang, maka tak perlu kita menyesali kenapalah aku tak terima pinangan yang satu lagi. Tidak, mungkin aku dah kaya. Maka benda ni kita tak tahu. Jadi kalau berlangsung satu takdir kepada kita, jangan menyesali untuk kita andur balik. Tetapi menghadapi takdir tadi dengan melihat pengajarannya, pelajarannya dan merancang untuk akan datangnya. Tapi bukan menyesali apa yang sudah berlaku. Bukan untuk kita mengingkari apa yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala pada kita. Kerana ketentuan itu tetap berlaku. Andai kata kalau kita pilih orang ni, cerita lain pula. Benda sama. Oleh sebab itu orang beriman diajar kuat dalam menghadapi ujian Allah. Maka bila berlaku kekalahan dalam peperangan Uhud, orang munafik cakap apa pun jangan dengar. Itulah, kalau kiranya kamu tak keluar perang tak mati. Itulah, kalau kamu tak perang tak jadi macam gini. Biarkan. Belajar. Apakah hikmah di sebalik kekalahan ini? Dan berazam untuk memperbaikinya. Kerana itu Al-Quran daripada ayat 106 dan 108, 3 ayat pertama yang kita baca. Bagaimana Al-Quran nak membentuk suatu kepribadian orang Islam yang sebenar. Dan untuk memberi ingat kepada mereka tentang penjagaan Allah Ta'ala kepada mereka. Maka tak perlu mereka ikut cara orang munafik berbicara, berkata-kata ataupun menyesali berfikir tentang setiap perkataan-perkataan orang munafik. Kerana orang munafik apa yang dikatakan tak ada pengajaran, dia cuma nak wujudkan penyesalan. Atau cuma nak menimbulkan provokasi. Atau untuk sekadar melemahkan semangat. Sebab itu kalau kita melihat bicara-bicara orang munafik yang bukan sekadar berbohong dan menipu. Dan sifat mereka melemahkan orang Islam. Mereka kata buat apa lah orang Yahudi bukan boleh menang pun. Keluar je daripada Palestin tu. Ini ucapan orang munafik. Patutnya sebagai orang Islam pertahankan. Ini tanah air orang Islam. Tak apa, kami akan tolong, kami akan bantu, kami akan doa. Tapi yang dia kata buat apa? Perang-perang. Bukan kita menang pun lawan dia.
dia gagah, kita melemahkan semangat. Orang beriman dia tak akan lemahkan semangat orang beriman. Dan orang beriman tak menjadikan mereka menyesal dengan apa yang berlaku, tetapi menjadikan mereka bermuhasabah dengan apa yang berlaku. Tetapi kita tak boleh jadikan orang beriman ni menyesal. Contoh, dia beli satu barang. Dia belilah barang jam tangan katakan, berapa harga? 800. Dia kata beli dengan siapa 800? Beli dengan mak. Allah kalau kamu beli dengan kamu harganya 300. Beli dengan aku 300. Dah kena kencing dah kamu, kena tipu. Tak baik kita cakap benda tu. Bahkan kita tahu dah rezeki dia lah tu, tak apa. Mungkin ada kemahnya awak beli jam ni mahal sikit. Tapi kalau kadang-kadang ataupun akan datang mungkin awak boleh cek lah. Kalau boleh banding-banding berapa tempat, barulah beli. Tapi ini memang rezeki awak lah. Mungkin ada hikmah dia kot. Mungkin ini satu benda yang untuk awak belajar. Jadi kita tuan-tuan tak boleh tanamkan penyesalan pada orang beriman atas apa yang berlaku pada dia. Baik persoalan mati dia, baik persoalan sakit dia, baik persoalan-persoalan kehidupannya. Kita tak boleh pergi jumpa Minah. Itulah Minah. Dulu yang pinang kamu kan 2. Satu Ali, satu Abu. Kenapalah tak terima Ali? Kalau kamu terima Ali, barangkali kamu dah kaya lah. Yang terima Abu, dah tak ada apa kamu. Tinggal Abu je. Jadi ungkapan itu tak dibenarkan. Sebab mana kita tahu bahawa kalau kita pilih yang tu jadi lebih baik, kita tak tahu pun. Barangkali kalau pilih Ali, mati awal pula Ali. Barangkali kita pun tak tahu. Tetapi orang beriman dia ajar bermuhasabah. Dia ajar untuk memperbaiki, bukan menyesali. Dia ajar untuk punya keazaman untuk perancangan yang akan datang. Apa perancangan kita? Apa usaha kita? Jadi berlaku peperangan Uhud bukan untuk disesali, untuk dimuhasabah, untuk dipelajari. Kerana itu Allah mengingatkan kita jangan peduli orang-orang kafir. Jangan peduli ucapan-ucapan orang-orang munafik yang melemahkan semangat kamu, yang melunturkan motivasi kamu, yang bercakap perkara seolah-olah menolak takdir Allah SWT. Kemudian habis tentang hal itu. Kalau sebelum ini Allah cerita tentang waswas syaitan. Orang-orang yang lari di medan perang kerana pengaruh syaitan. Kali ini lepas perang pula orang munafik pula bawa perkataan-perkataan melemahkan semangat. Dan selepas Allah Ta'ala menceritakan supaya jangan peduli perkataan tersebut, Allah mengajar Nabi SAW pula supaya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang beriman dalam peperangan Uhud dimaafkan. Kesilapan mereka perlu dimaafkan. Tidak boleh berlaku kasar dengan mereka atas kesilapan tersebut. Sebagaimana ia juga nasihat pada kita. Kalau ada orang beriman buat salah, maka tak patut kita berkasar dengan mereka. Tetapi sebagai leadership, kepimpinan, atau sebagai seorang pemimpin, kita perlu memperbaiki kembali bukan mencela. Lihat apa kata Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah Ta'ala, maka kamu berlembut dengan mereka. Di sini nak tunjukkan bahawa sifat lembut ialah sifat Allah Ta'ala. Dan bila seorang pemimpin diilhamkan dengan sifat lembut, berarti dia sedang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Walau kunta faddan, kalau kamu bersikap keras, ghalizal qalb, keras hati, lam faddu min haulik, mereka akan lari meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, kerana itu maafkan mereka. Ayat ini suatu perintah Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka-mereka yang menyalahi kamu, yang tak dengar cakap kamu dalam peperangan Uhud yang mengakibatkan kekalahan. Sebab peperangan ini masih jauh. Kerana kehidupan ini masih panjang. Sekali kita tergelincir, banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Jangan menganggap satu kegagalan semuanya. Satu kekalahan semuanya. Setiap kekalahan adalah pelajaran untuk kemenangan yang lebih hebat dan lebih cemerlang. Setiap kekalahan adalah muhasabah yang hebat yang akan memberikan suatu islahat, pembetulan yang memberi impak kesan yang baik. Wastaghfir lahum, dan mohonkan keampunan Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, dan sentiasa bermusyawarah dengan mereka. Artinya walaupun mereka punca kekalahan, musyawarah lagi. Walaupun dalam musyawarah pertama mereka gagal mematuhi musyawarah, bukan menjadi sebab untuk tidak bermusyawarah. Malahlah musyawarah Ustaz, musyawarah pun bukan didengar. Baik, jangan musyawarah. Jangan. Musyawarah ini satu perkara yang penting dalam membina ukhuwah, dalam membina pendapat yang berkat.
Tuan-tuan, jangan buat keputusan seorang. Keputusan seorang walau kita nampak betul, berkatnya kurang. Keputusan ramai walau nampak macam tak betul, keberkatannya banyak. Tuan-tuan, istilah keputusan ni betul tak betul, ia agak subjektif. Tapi keberkatan itu ia satu benda yang pasti. Itu Islam menganjurkan bermusyawarah. Faiza azamta, bila kamu dah dapat keputusan, dah berazam dengan satu keputusan, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Baik, kita lihat Allah Taala berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara kepada Allah juga bicara kepada orang beriman. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam begitu dianjurkan, kita sementahlah lagi. Maka di antara perkara yang Allah tekankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sifat kepimpinan yang hebat ialah berlaku lembut. Kerana pemimpin yang hebat ialah pemimpin yang akhlaknya baik, yang mempunyai tahammul, yakni kesabaran yang tinggi. Bukan pemimpin yang pemarah, bukan pemimpin tu menghukum orang bawahannya, tidak. Kerana itu Allah Ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu yang berat dengan apa yang menimpa kamu, yang sentiasa inginkan kebaikan ke atas kamu, dan kepada orang beriman amatlah pemaaf dan amatlah penyayang. Kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hulma ahabba ila Allah Ta'ala min hulmi imamin wa rifqihi, wa la jahla abghada ila Allah Ta'ala min jahli imami wa khurqihi. Maksudnya, tidak ada kelembutan yang paling Allah suka daripada kelembutan seorang pemimpin. Dan juga pada pembantu pemimpin tersebut, sifat lembut. Dan tidak adalah kejahilan, yang sifat kasar, yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala daripada sifat kasar pemimpin dan pada pembantu pemimpin. Maknanya tuan-tuan yang berada dalam kepimpinan, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan paling agung, maka sifat kelembutan itu penting. Khususnya dalam menghadapi kesilapan dan kesalahan. Kerana itu, bila ditanya kepada Abdullah bin Amri, bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Amri radhiyallahu taala anhumma, inni ara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kutubil mutaqaddimah annahu laysa bifadhin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Maksudnya, aku melihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab suci, Taurat, Injil, bahawa baginda tidaklah kasar. Nabi bukan orang kasar, bukan orang yang garang, bukan juga orang yang suka menjerit di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan melupakan. Tuan-tuan, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi ni dia maaf dan dia lupa. Kita mungkin boleh forgive tapi never forget ataupun cannot forget. Maaf boleh, lupa tak boleh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ya'fu wa yasfah, maafkan dan ampunkan dengan melupakan kesilapan. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam boleh mesra balik dengan orang-orang yang pernah nak bunuh Rasulullah, atau orang-orang yang pernah menjadi penyebab kematian orang-orang yang Rasulullah sayang, seperti Khalid al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Ini bukan sikit dibunuh orang Islam. Seperti Sumamah bin Usar. Kesemua mereka ini dahulu dalam zaman kufur mereka bunuh ramai sahabat Rasulullah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memaafkan, Nabi melupakan. Bukan Nabi menyintai dan menyayangi. Nabi sayang balik Amr bin Al-As. Nabi sayang Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi kita tuan-tuan payah sikit sifat. Kita nak maaf dan kita nak lupakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah amarani bi mudaratin nas kama amarani bi iqamati faraid." Allah memerintahkan aku supaya berlaku baik pada manusia, sebagaimana dia memerintahkan aku supaya menunaikan kefarduan. Artinya ini akhlak yang baginda sallallahu alaihi wasallam dituntut dalam menghadapi kesalahan-kesalahan para sahabat. Walau kesalahan sahabat itu besar dan besar bukan kecil.
Tak dengar cakap ketua, panggil pula tak dengar. Tetapi walau sebesar mana pun kesalahan, kita diajar memaafkan. Khususnya kalau kita pemimpin. Kena ada jiwa yang hebat. Sebab itu nak kenal pemimpin, jiwa hebat memaafkannya. Ini orang benar-benar pemimpin. Kalau payah nak maafkan, ini bukan jiwa pemimpin. Dan Allah Ta'ala juga perintahkan sesudah akhlak yang baik tadi, sifat pemaaf tadi, Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bermusyawarah. Tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah? Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, semua para sahabat. Untuk apa? Untuk menjinakkan hati mereka. Kerana kita dianjurkan tuan-tuan sekalian supaya sentiasa memberikan kemuliaan pada orang. Kita jangan anggap kita dia bijak, kita dia cerdik. Dengan bermusyawarah, memberi peluang kepada mereka, menghargai mereka. Kita tuan-tuan kalau orang panggil kita, boleh tak kami nak ajak awak bermusyawarah? Seronok tak kita tuan-tuan? Kalau ni Perdana Menteri ajak kita musyawarah dengan dia, tuan-tuan rasa seronok? Rasa tak dihargai? Rasa. Itu bila kita tak dihargai, kita meroyang dalam Facebook kita tu. Kita suka kalau KKM pun bermusyawarah dengan kita, kita suka. Kita suka kalau siapa pun ajak kita musyawarah. Nampak macam kita ni ada penting sikit lah. Maksudnya apa tuan-tuan? Memberi penilaian. Dan juga tujuan baginda bermusyawarah supaya orang ramai mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni dah sempurna. Baginda sallallahu alaihi wasallam cukup sempurna pun Nabi bermusyawarah supaya kita yang lebih berhajat untuk mendapat satu keputusan juga bermusyawarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasyawara qaumun illa hudu li arsyadi amrihim." Tidak ada suatu kaum yang duduk bermusyawarah melainkan mereka akan mendapat petunjuk kepada kebenaran urusan mereka. Mereka akan dapat kebaikan dan urusan mereka. Dan riwayat yang lain, lam yakun ahadun aktsara musyawaratin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang paling banyak bermusyawarah berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni banyak musyawarah. Sentiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Sama ada musyawarah dengan skala besar, skala sederhana ataupun skala yang kecil. Atau pada individu seorang-seorang. Di antaranya dalam peperangan Badar, Nabi bermusyawarah. Nak perang ke tak nak perang. Di antaranya dalam memilih tempat untuk berkemah. Adakah tempat dekat dengan air ataupun tidak. Di antaranya dalam isu tawanan perang. Apakah kita nak bunuh mereka, kita nak penjara mereka, nak terima tebusan daripada mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam musyawarah. Demikian juga baginda sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah tentang peperangan Uhud. Apakah tinggal di Madinah ataupun perang di luar. Yang akhirnya jumhur ahli musyawarah minta supaya perang di luar Madinah, di tempat Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Dalam peperangan Khandaq, Nabi juga bermusyawarah. Akhirnya menerima cadangan Salman Al-Farisi bagi menggali, bagi membina parit menghadapi tentera musyrik Mekah. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pandangan Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Nabi dengar. Artinya maksudnya ialah bila Rasulullah bermusyawarah untuk musalah dengan penduduk Madinah, sebahagian penduduk Madinah, maka pendapat itu tak disetujui oleh Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi pun terima. Dalam musyawarah tadi tuan-tuan, ada sahabat yang bangkang. Melihat apa yang lebih baik, tapi mereka beradab lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima bangkangan itu. Baik, begitu muamalah kita dalam hal-hal duniawi. Nabi SAW pernah bermusyawarah dalam hari Hudaibiyah ataupun peperangan Hudaibiyah yang berkesudahan menerima perjanjian Hudaibiyah. Demikian juga dalam hal-hal yang lain yang banyak. Bahkan Nabi bermusyawarah kadang-kadang dengan individu. Musyawarah dengan Ali, musyawarah dengan Usamah. Dengan bahasa lain tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyakkan musyawarah. Baik, lepas kita musyawarah, kita keluar satu keputusan. Keputusan itu dianggap sebagai satu keazaman untuk kita buat atau untuk kita tinggalkan. Kata Allah Ta'ala, bila kamu sudah berazam, maka tawakal pada Allah. Dah bermusyawarah, dah keluar keputusan, tawakal pada Allah. Kerana Allah Ta'ala suka pada orang yang bertawakal kepada Allah. Maka ayat ini tuan-tuan menunjukkan bahawa bukan tawakal ni serah bulat-bulat tak buat apa-apa. Lihat ayat tawakal ni datang selepas musyawarah. Maknanya tuan-tuan, kita musyawarah dulu, perhati dulu, kita halusi setiap isu, setiap perkara, kemudian kita bermusyawarah. Dan bila kita sebut musyawarah, kita tengok. Setengah ulama berkata, kalau sekiranya musyawarah ini dalam bab hukum hakam,
maka ahli mesyuarat kita ialah orang agama yang alim. Tetapi kalau sekiranya nak mesyuarat tentang urusan duniawi, maka kita cari orang yang bijak pandai, yang sudah melalui tajribah, pengalaman dalam isu tersebut. Ini kadang kalau kita nak mesyuarat tentang hal hukum-hukum akam agama, ni kena cari orang pandai-pandai lah hukum akam. Dengan ikut dang mesyuarat. Tapi kalau nak bercakap tentang urusan duniawi, carilah orang-orang yang sudah berpengalaman. Contoh, ni kita nak mesyuarat tentang pelaburan. Maka secara hukum hakam tanya ustaz-ustaz. Tetapi cara kaifiat, teknik-teknik tanya orang yang ada pengalaman. Kita nak beli saham, ni orang ni ada pengalaman main saham. Dia pernah jadi pegawai remiser dekat BSKL sebagai contoh. Dia ajar kita bila nak beli, bila nak jual. Bila kita nak rehat, bila kita nak hold, bila kita nak tahan. Banyak mana kita nak keluarkan. Macam mana kita nak menghadapi spekulasi saham. Maka ni orang yang bijak Pak. Kita nak mesyuarat tentang lembu, tentang kambing. Maka kita tanya orang dah bela lembu, bela kambing. Jangan tanya ustaz pula, ustaz tak tahu bela kambing, bela lembu. Mereka dalam bab hukum hakam. Tanya orang berpengalaman yang mungkin dah ternak 300-400 ekor kambing. Dah biasa ternak lembu, maka dia tahu selok-belok. Jadi tuan-tuan, bila kita nak bermusyawarah, maka kita kena kenal ahlinya. Bukanlah mentang-mentang sebut musyawarah ikut dan ikut say. Bukan begitu. Keputusan tu tak akan diberkati kerana kita tak bermusyawarah dengan ahlinya. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bermusyawarah dengan ahlinya. Dalam bab perang maka ahli perang. Dalam bab ekonomi maka ahli ekonomi. Dalam bab agama ahli hukum hakam. Dalam bab yang berkait dengan motivasi misalnya maka ahli psikologi. Maka setiap orang kita tahu nak letak tempat dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Taala lepas dah mesyuarat, tawakal pada Allah. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ingat, bila Allah Ta'ala membantu dan menolong kamu, takkan ada yang mengalahkan kamu. Baik, apakah hikmah Allah Ta'ala menyebut terlepas mesyuarat? Supaya setiap pertolongan Allah itu dia ada sunnatullah. Kalau sekiranya dalam perang Uhud, kenapa kamu kalah? Kamu menyalahi sunnatullah. Sunnatullah apa? Tak dengar cakap pemimpin. Tidak walak kepada kepimpinan. Tentang mana-mana organisasi dia tak walak kepada pimpinan, setia dengan pemimpin, dia tak akan berjaya. Kerana kadang-kadang pemimpin akan buat keputusan yang nekat. Sebab itu setiap negara, walaupun mereka bercakap tentang demokrasi, pemimpin yang dipilih, tetap pemimpin tu ada kuasa veto dia. Dalam menentukan beberapa perkara yang tanpa perlu kepada persetujuan orang lain. Itu pemimpin. Dia ada ruang-ruang dia. Walaupun dituntut bermusyawarah, ada ruang-ruang yang lain. Maka di sini Allah ajar, Allah bila beri pertolongan tak akan ada yang kalah. Namun pertolongan Allah datang dengan sunnatullah yang kita dah sebut. Wa yakhdhulkum. Tapi kalau Allah membiarkan kamu dan menghina kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa akan tolong kamu? Di sini nak ajar pada kita hakikat kemenangan datang dari Allah. Bila Allah beri kita kemenangan, kita akan menang. Tapi bila Allah biarkan kita, siapa akan beri kita kemenangan? Dan tanda-tanda kita kalah bila kita tak bersungguh. Bila kita tidak berstrategi, bila kita tak bermusyawarah. Bukan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah peperangan dalam Islam, ambillah zaman mana pun. Zaman kepahlawanan yang hebat, mereka punya strategi yang luar biasa. Melainkan mereka punya disiplin yang tinggi. Ketaatan kepada pemimpin yang tinggi. Sehingga pada zaman Umar Al-Khattab, seluruh harta rampasan Parsi dihantar pada Umar Al-Khattab. Tak ada seorang pun tentera yang ambil. Mereka menunggu sehinggalah ditetapkan oleh pemerintah bila nak bagi harta ghanimah. Seorang tak ambil lagi, semua diserahkan. Umar menangis melihat harta yang banyak. Menangis bukan sebab tengok harta tu banyak, betapa amanahnya rakyat dia. Betapa amanahnya tenteranya, betapa ikutnya pada pemimpin. Sebab tu tuan-tuan, bila kita solat berjemaah, apa yang kita diajar? Ikut pemimpin. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Bila dia rokok, kamu kena rokok. Bila i'tidal, kamu kena i'tidal. Bila sujud, kamu kena sujud. Bila dia bangun, dia kena bangun sujud. Sebab itu solat berjemaah mengajar kita kepimpinan. Kan itu kalau kita tengok tuan-tuan makmum, imam sujud, bangun sujud, duduk sujud lama lagi, kononnya nak ambil fadilat kelebihan, dia gagal memahami makna solat berjemaah. Itu nak sujud lama, sembahyang seorang-seorang tak apalah.
Dah awak ikut imam yang nak sujud lama tu kenapa? Imam bangkit, bangun, kamu pun bangun. Ini kaedah dalam kita ikut imam. Kemudian Allah menyebut, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Sekali lagi, serah urusan ini pada Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, walau kita nampak sempurna, perfect perancangan kita, tetap jangan lupa serahkan pada urusan ini pada Allah. Kerana tanda Allah nak beri kemenangan bila kita serah urusan ini pada Allah. Tetapi bila kita bergantung urusan ini dengan usaha kita, dengan hebat bijak kita, maka Allah biarkan kita dengan kebijaksanaan kita yang akan berakhir dengan penyesalan dan kegagalan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.